Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketiganya, yakni ketiga daripada jenis muqaranah, iaitu muqaranah tauzi'iyah, iaitu menghadirkan niat, menyertakan niat di dalam takbir lah. Dengan cara menghadirkan niat itu menceraikan bahagiannya, yakni bahagian niat, pada bahagian-bahagian takbir. Baik. Jadi kita dah bincang pada minggu lepas. Muqaranah ni dia ada 3 jenis. Kita dah bincang 2. Pertama, muqaranah kamaliyah, iaitu kita menyertakan unsur-unsur niat, qasad, ta'arud dan ta'yin daripada permulaan lafaz Allah tu pada hamzah qata' tu, permulaan hamzah a sampailah ra, waqaf pada ra ujung. Bila kita matikan pada ra tu, maknanya itu dia punya sepanjang tu kita masukkan ketiga-tiga unsur niat tadi. Kemudian muqaranah urfiyah, kita masuk pada salah satu bahagian takbir, sama ada pada lafaz Allah ataupun pada lafaz akbar, pada salah satu. Baik, hari ini kita masuk pada muqaranah tauzi'iyah. Maknanya tauzi'iyah ni kita pisah-pisahkan ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yin tu, 3 unsur ataupun 3 bahagian niat tu kepada bahagian-bahagian takbir. Maksudnya pada ungkapan lafaz takbir tu. Tengok apa dicontohkan. Contohnya, dimuqaranahkan qasad pada al. Pada Allah kita masukkan dalam hati usalli, saya aku sembahyang. Dan ta'arud pada ha tu, pada hu. Al, lepas tu hu. Kita masukkan situ pula. Dan ta'yinkan pada akbar. Maknanya kita pisah-pisahkan, cerai-ceraikan. Maka dinamakan tauzi'iyah ini kerana ia membagi-bahagikan bahagian niat pada bahagian takbir. Memang susah susah nak dapat muqaranah tauzi'iyah ni, bukan senang. Kalau yang pertama tu lebih mudah lah, sepanjang tu kan, sepanjang lafaz takbir. Ini pada setiap ungkapan sebutan tu, itu yang susah. Ulama bersepakat bahawa muqaranah ini tidak memadai untuk niat. Ia berbeza daripada rupa yang terdahulu. Maknanya tak sempurna lah. Bahkan ulama bersepakat bahawa orang yang mampu hendaklah mengamalkan muqaranah kamaliyah. Itu lebih bagus, tetapi jika membawa kepada was-was, maknanya was-was lah, kena ganggu syaitan lah, masuk ke tak masuk kan dalam muqaranah kamaliyah tu, hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah pada mana-mana bahagian lafaz takbir.
Ini adalah keputusan muktamad daripada Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Sebab apa? Untuk nak buat muqaranah tauziah itu bukan senang. Itu memang orang kata di luar kemampuan orang awam. Keluar daripada had kemampuan manusia sebenarnya. Jadi tak usah kita fikirlah tu tentang muqaranah tauziah ni. Ya, maknanya kita buat seperti mana yang kita dah biasa buat. Maknanya daripada tempoh daripada awal A tu sampai bar ataupun pada mana-mana bahagian tu kita masukkan unsur-unsur niat tu sendiri. Itu lebih mudah dan menghilangkan daripada kesukaran dan juga was-was gangguan syaitan. Was-was ni dia memang boleh ganggu kat situ. Syaitan tak tahulah keikhlasan hati kita, tapi dia tahu kat situ dia boleh ganggu. Sebab itulah ada setengah ulama mengatakan, setakat Nabi pernah belajar dulu lah dengan Tunggu Ajadi pernah sebut, maknanya kalau katakan niat nak ikut cara Syafi'i ni kan, susah sangat sehingga menimbulkan was-was yang teruk. Boleh taklid dengan imam-imam lain. Macam Hanafi dia boleh niat sebelum takbir lagi. Itu dia. Boleh niat sebelum takbir. Itu mazhab Hanafi lah. Tapi kena belajar lah mazhab Hanafi. Cara ambil semayang dia macam mana. Cara semayang macam mana kan. Tidak nanti kita bercampur-campur. Kita mencampur-campurkan tu jadi talfik. Takut-takut tak boleh juga. Talfik ni makna mencampur-campurkan mazhab. Dalam keadaan kita tak belajar kan, maka takut orang kata berkecamuk lah kan. Sewajarnya kalau kita nak taklid pada mazhab Hanafi, kita amalkan wuduk mazhab Hanafi, semayang cara mazhab Hanafi, itu lebih baik lah. Tambah kita ni bukan mujtahid, kita ni muqallid. Kita pun bukan jenis tengok dalil Al-Quran, tengok dalil hadis, mengkaji status hadis, mengkaji usul fiqh, mengkaji qawaidul fiqh dan seumpamanya. Kita lebih pada belajar nak mengamalkan. Maka seeloknya lah, sebagus-bagusnya kita belajar, yang kita belajar sekarang kitab ni pun kitab mazhab Syafi'i, maka kita amalkan ikut mazhab Syafi'i. Bukan makna kita tak boleh nak ikut mazhab lain, boleh. Tapi belajarlah. Yang penting belajar. Habis. Jika ia seorang musalli itu lemah daripada bertakbir dalam bahasa Arab, ini kira-kira mungkin mu'alaf lah. Kita orang Melayu pun tak ada masalah kan. Orang Melayu ni lidah lembut. Ini mu'alaf yang orang Cina contohnya, orang India kan, yang asalnya bukan Islam, masuk Islam, dia nak semayang payah kan. Dia nak sebut dalam bahasa Arab tu payah. Mungkin contoh Allah kan dia disebut Allah kan, ataupun dia sebut akbal kan. Kita susah nak sebut akbar kan, dia sebut akbal. Maknanya susah pada dia, maka hendaklah diterjemahkan takbir itu ke dalam bahasa dirinya, bahasa yang mudah untuk diri dia lah. Itu pun dalam keadaan dia wajib dia mempelajarinya jika dapat semampu yang boleh. Boleh insya-Allah. Allah bisa tegar biasa kan. Makin lama makin belajar, makin aman, insya-Allah akan mudah sebenarnya. Bahkan kalau kita bahkan katakan kalau dia mampulah, dia boleh, orang yang mu'alaf ni peringkat awal mungkin dia nak belajar semayang seorang payah, dia ikut imam. Biasakan dia ikut imam, sebab dalam mazhab lain pun, dalam mazhab setengah mazhab yang lain, contohnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i lah, mazhab Hanbali, imam dia cover bacaan makmum. Maknanya kalau kita kan dia tak boleh baca Fatihah pun, dia duduk belakang imam, maka imam punya bacaan tu dah cover untuk bacaan dia. Ini pun Nabi dengar daripada kuliah Tunggu Ajadi lah. Maknanya kita ajar dia supaya semayang. Itulah. Dia beza, contohnya Hanafi ni. Hanafi dia kalau ambil wuduk, dia basuh separuh kepala. Macam kita Syafi'i cukup sebahagian kepala, sikit mana-mana juzuk kepala. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi contohnya, dia kena baca keseluruhan, separuh daripada kepala itu sendiri. Okey.
Jadi sebab itulah sebenarnya kita bila kita walaupun kita pendakwah, kita ni bukan tok guru, kita bukan ustaz, kita bukan orang kata muallim, tapi kita pendakwah, namun kita juga kena tahu fardu ain sebab kita akan banyak deal bermuamalah dengan orang-orang yang kita dakwahkan. Mungkin kadang-kadang orang Islam yang baru nak belajar Islam, kadang-kadang orang bukan Islam yang baru nak ribet untuk Islam. Jadi kita lah sebagai dai kena pimpin dia. Itu sebab wajib kita belajar ilmu untuk menyelesaikan, melepaskan tanggungjawab kita terhadap orang lain, terhadap orang yang kita dakwahkan. Baik. Yang ketiga, itu ketiga daripada rukun-rukun solat ialah qiyam. Ialah qiyam. Apa makna qiyam? Qiyam artinya iaitu berdiri pada sembahyang fardu. Dan berdiri ni ialah berdiri betul lah. Berdiri betul. Apa maksud berdiri betul? Maknanya kita tegakkan tulang belakang kita. Berdiri dalam keadaan tulang belakang kita tegakkan. Dan itu bagi yang berkuasa lah, yang ada kuasa, yang mampu lah. Maknanya bagi yang tak mampu, kerana sakit, kerana tua sebagainya, itu lain lah. Itu lain. Ini kes memang dia tak mampu untuk, ini kes untuk yang mampu berdiri tegak dengan meluruskan tulang belakang. Dan berdiri itu pada sembahyang fardu, pada sembahyang fardu. Ini yang jadi rukun, iaitu pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni termasuklah fardu ain. Contohnya sembahyang 5 waktu, ini fardu ain. Sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat fardu ain. Okey. Termasuk juga untuk sembahyang yang fardu kifayah, contohnya solat jenazah. Solat jenazah. Itu pun rukunnya kena berdiri lah, kena berdiri. Termasuk juga sembahyang yang untuk sembahyang yang sembahyang ataupun solat nazar. Apa contoh solat nazar ni? Contohlah katakan kita hari ni, katakanlah hari ni kita lulus periksa lah dengan cemerlang kan. Kita lulus periksa dengan cemerlang. Maka kita kata, kalau dah lulus periksa cemerlang hari ni dapat result, besok aku bernazar nak sembahyang duha contohnya. Maknanya bernazar nak sembahyang duha. Jadi bila bernazar sembahyang duha, asal solat duha ni solat sunat. Dia solat sunat tak menjadi syarat ataupun tak menjadi rukun untuk berdiri. Bahkan sunat je sembahyang berdiri ni untuk solat sunat. Maknanya boleh sembahyang sunat ni boleh duduk, boleh baring, ikut suka kita. Sembahyang sunat. Jadi walaupun solat duha tu asalnya solat sunat, tapi bila dah dinazarkan maka jadi wajib. Bila wajib maka jadi wajib, maka jadilah dia mestilah dia berdiri. Dia mesti berdiri lah. Okay. Baik. Jadi macam sembahyang sunat tadi, walaupun dia berkuasa untuk berdiri, dia boleh berdiri, tapi sebenarnya dia tak wajib berdiri. Untuk sembahyang sunat tak jadi rukun berdiri, walaupun dia berkuasa untuk berdiri. Itu. Jadi yang rukun berdiri ni pada apa tadi? Solat fardu ain, 5 waktu, solat Jumaat bagi orang lelaki, solat fardu kifayah, solat jenazah contohnya. Solat jenazah ni solat fardu kifayah, dan juga solat nazar. Solat nazar pun solat yang kita nazarkan, walaupun asalnya sunat, kita solat nazar maka jadi wajib, maka wajiblah berdiri bila sembahyang. Baik, apakah dia syarat berdiri itu? Yang dikatakan syarat-syarat sah untuk berdiri ialah dengan membetulkan tulang belakang. Maknanya tulang belakang kena tegak lah. Tulang belakang kena tegak. Walaupun dengan cara bersandar pada tiang ke, bersandar pada dinding ke,
bersandar pada tiang, bersandar pada dinding kan. Itu untuk tegakkan tulang belakang. Kalau katakan tak mampu, contohnya kerana bongkok sakit, menahan sakit bongkok ke depan atau bongkok ke belakang, ataupun bongkok ke kanan ataupun bongkok ke kiri, maka tak dikira berdiri. Itu dah kira tak sempurna berdiri, tak sah lah. Kalau sengaja, kalau dia berkuasa tegak, tiba-tiba dia bongkok. Tapi kalau kerana sakit ataupun tua, itu tak apa. Itu kita akan bincang bawah nanti. Jika berdiri secara condong, yakni secara bongkok lah, tetapi tidak dinamakan berdiri, maka sembahyang tidak sah. Tidak sah. Dia mampu diri tegak, tiba dia bongkok ke depan. Ataupun dia bongkok ke belakang, ataupun bongkok ke kanan, mengiring ke kanan, mengiring ke kiri. Yang maknanya out of position lah, katakan out of position berdiri tu. Bukan yang dikatakan berdiri tegak. Lain kalau dah dia sembahyang sunat tu, kita dah bincang kalau solat sunat tak apalah. Ini kes sembahyang fardu, maka sembahyang tidak sah. Jika ia musalli itu lemah berdiri, kerana apa? Kerana sakit contohnya, kerana tua contohnya, dan menjadi kesusahan kepadanya, masyakkah pada dia. Masyakkah maknanya menyusahkan, sehingga hilang khusyuknya, sehingga boleh membawa hilang khusyuk. Maka sah sembahyangnya dengan cara duduk. Apa contoh maknanya berdiri yang boleh bawa hilang khusyuk? Contohnya orang sakit kepala yang bersangatan. Jadi kalau berdiri dia sangat sakit kepala, tapi kalau dia duduk sakit tu berkurangan. Ataupun dia sakit kaki, orang gawat ke orang operate ke apa kan. Dia berdiri menyebabkan dia sakit tu bertambah. Sebab nak menahan beban badan. Jadi tapi kalau duduk dia okey. Maka sakit-sakit yang macam ni, kes-kes begini, maka ia boleh menghilangkan khusyuk, mengganggu kekhusyukan. Maka bolehlah diduduk. Dan contoh-contoh lain maknanya yang boleh menghilangkan maknanya berdiri yang tegak tadi, contohnya kerana takut pada kebinasaan. Mana kalau berdiri itu ada mudarat untuk dia kan, mudarat pada dia. Ataupun takut lemas contohnya, kalau berdiri dia mungkin jatuh. Contoh orang naik sampan kan. Orang naik sampan, dia sembahyang ke atas sampan, lepas atas bot, dalam keadaan ombak laut berombak, bergelora, maka ditakuti kalau berdiri itu boleh menyebabkan dia hilang keseimbangan dan boleh jatuh ke laut. Maknanya itu dia akan mendatangkan kebimbangan dalam dia ketika sembahyang, menyebabkan hilang khusyuk, hilang pertimbangan. Jadi boleh duduk. Dia boleh duduk. Ataupun dengan berdiri itu dia bertambah sakit. Tapi kalau macam contoh sakit-sakit yang tak ada masalah lah, contoh penat dalam berdiri, itu tak boleh lah. Penat, lesu ke, itu lain lah. Ataupun sakit gigi. Sakit gigi kalau berdiri sakit gigi, duduk pun sakit gigi juga. Maka tak boleh lah. Ini sakit-sakit yang mana kalau dia berdiri bertambah, kalau duduk dapat rasa mengurangkan sakit. Itu boleh duduk. Sebab sakit tu menghilangkan rasa khusyuk tadi. Ataupun takut yang bersangatan. Contoh kalau dia berdiri, contohlah katakan dia lari daripada perompak, lari pada penjahat. Tiba time sembahyang, dia nak sembahyang. Dia sembunyi ni, tengah bersembunyi, dia nak sembahyang. Jadi kalau berdiri nampak lah, orang nampak dia kan kat belakang semak ke kat mana kan. Jadi dia duduk. Duduk tu kerana takut takut kepada kebinasaan, maka dia boleh duduk. Ataupun yang selain daripada tu yang boleh menghilangkan, contohnya sembahyang atas kereta api kan. Kereta api kan dia bergerak kadang corner kiri, corner kanan, lepas tu kereta api gegaran dia kuat kan. Jadi kalau sembahyang atas kereta api ni memang Habis pernah tengok lah, ada seorang makcik tu sembahyang atas kereta api, dia nak berdiri. Jadi bila kereta api pusing, dia pun hampir-hampir jatuh. Itu yang contoh Habib katakan tadi. Kalau dia berdiri, boleh membawa pada jatuh, boleh bawa pada mudarat lain. Maka dia boleh duduk. Boleh duduk. Itu dia. Maka sah sembahyangnya dengan cara duduk. Jika lemah dengan cara duduk, hendaklah sembahyang dengan cara berbaring
di atas lambung kanan. Lambung ni mana rusuk kanan. Dan lambung kanan lebih afdal daripada lambung kiri. Itu dalam keadaan kita boleh dalam keadaan dua-dua sihat lah. Kalau salah satu contohnya kanan mungkin dia luka ke, ada bisul ke, ada apa ni, cedera dan sebagainya, maka boleh ke kiri lah. Boleh pada lambung atau rusuk kiri. Jika lemah berbaring di atas lambung, maka hendaklah sembahyang. Dia baring atas lambung tadi, kita hadapkan dada kita pada kiblat, arah kiblat. Tapi taklah maknanya betul-betul semestinya perfect arah kiblat, sebab orang sakit kadang-kadang dia susah, kita susah. Sekira-kira maknanya dia dapat menghala ke, orang kata, arah kiblat lah. Orang kata kiblat ni belah barat lah, cukup lah. Taklah sampai maknanya dia disusahkan betul-betul tepat ikut kompas ke sebagainya kan. Itu sebab orang sakit. Betul orang sakit ni sebenarnya Allah Ta'ala mudahkan sembahyang. Tapi yang banyak berlaku orang sakit lah, orang tak sembahyang. Sebab masa sehat pun dia tak sembahyang. Masa sehat dia tak sembahyang, maka tak heran lah lepas sakit. Masa sakit lagi dia orang tak sembahyang. Dia rasa susah sembahyang. Susah nak sembahyang. Masa dia sehat pun dia rasa susah sembahyang, maka bertambahlah masa sakit, susah nak sembahyang. Sedangkan kita, Allah Ta'ala ni mudahkan sembahyang ketika sakit. Supaya kita dapat sembahyang. Tapi itulah, manusia selalu begitu. Allah Ta'ala datangkan penyakit ni untuk mudahkan dia sembahyang, tapi itulah juga dia tetap lupakan Allah. Tetap tak ingatkan Allah. Ini yang banyak berlaku. Habis dah 25 kali masuk wan. Habis menyaksikan perkara-perkara ni lah. Menyaksikan perkara-perkara sebagainya. Jadi jika lemah berbaring di atas lambung atau rusuk, maka hendaklah sembahyang dengan cara menelentang di atas belakangnya. Ya, sebenarnya dekat hospital ni, ada setengah-setengah hospital lah, macam bila masuk SUKM sebulan. Pernah masuk hampir sebulan masuk SUKM. SUKM ni antara hospital yang dikatakan mesra syariah. Memang dia mudahkan untuk orang sembahyang dan sebagainya. Baguslah begitu kan. Masa habis kat mahkota pun, kalau katakan tak ada umi ke, tak ada anak-anak masa dalam mahkota, maka kalau dia nak berwuduk, susah kan, habis panggil nurse lah, suruh bantu. Jangan fikir habis panggil nurse perempuan lah, nurse lelaki pun ada kan. Ada nurse lelaki, jururawat dia nama dia, nurse lelaki. Maknanya kita panggil yang lelaki lah untuk bantu berwuduk. Dengar Musin, jangan panggil nurse perempuan pula. Okey. Jadi jika lemah berbaring di atas lambung rusuk, maka hendaklah sembahyang dengan cara melentang di atas belakangnya, dan dengan kaki kita unjurkan menghadap ke kiblat. Ujung kaki kita hadapkan kiblat. Okey. Dan memberi isyarat dengan kepalanya. Guna kepala untuk syarat berdiri, guna kepala untuk rokok, untuk rokok tundukkan kepala sikit, dan untuk sujud lebih ke bawah kan. Jika lemah dengan melentang pun tak boleh. Belakang sakit ke apa, maka diisyaratkan dengan kelopak mata. Nak bergerak dengan melentang pun payah. Dah banyak sangat wayar ke hidung, wayar ke mulut, wayar ke dada lah apa semua. Maka guna isyarat dengan kelopak mata. Maknanya kelopak mata kalau buka itu berdiri. Kalau rokok rendahkan sikit kelopak mata. Kalau sujud rendahkan lagi. Jika lemah dengan kelopak mata, hendaklah dilakukan rupa sembahyang tu dengan hati. Maknanya kita semua gambarkan kita berdiri, gambarkan kita rokok, gambarkan kita sujud dalam sembahyang tu, pada rupa, pada hati je. Ini mungkin kes-kes orang yang memang dah tak boleh nak gerak kan. Ada dia penyakitnya macam-macam, orang sakit macam-macam rupa, yang tak boleh bergerak, yang macam-macam. Tapi kalau dia dah koma, dah tak sedar, itu lain lah. Dah tak sedar tu dah tak wajib sembahyang. Akal dah tak ada kan. Itu je. Ini dia sedar lagi. Dia sedar. Baik, kalau katakanlah dia tak boleh nak berwuduk kan.
berwuduk pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh, nak ngadap kiblat pun tak boleh. Macam mana nak buat? Maka itu dikatakan sembahyang hormat waktu. Sembahyanglah juga macam mana cara pun. Maknanya kalaulah katakanlah dia sihat, maka ada pandangan memang dia kena qada lah sembahyang dia. Tapi kalau katakan memang tak ada harapan sihat, maknanya penyakit itu boleh bawa pada mati kan. Dia pun tak tahu dia mati ke tak, tapi memang dia tahu tak ada harapan lah untuk sihat dalam masa yang dekat, mungkin makan masa panjang sebagainya. Maka tak perlu qada lah. Tak perlu qada. Ini itu pun masalah sembahyang hormat waktu ni pun dia khilaf antara ulama. Macam kita orang Kuala Lumpur kan jam sampai 3-4 jam. Nak wuduk pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh, nak sembahyang ngadap kiblat pun tak boleh, maka sembahyanglah hormat waktu sampai rumah qada sembahyang tu. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain mungkin ada perbezaan. Itulah sebenarnya kita kalau rajin belajar, baguslah belajar macam-macam mazhab. Dan kalau kita dalam keadaan tertentu, kita bolehlah amalkan mazhab-mazhab yang kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, tak boleh nak mengamalkan lah. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh nak amalkan. Tapi kalau kita belajar, kita tahu, maka boleh amalkan. Cuma kitab ni, oleh kerana kitab ni, untuk musanif kita ni adalah ulama mazhab Syafi'i, maka bahasannya berdasarkan mazhab Syafi'i. Baik, kita hendaklah sedar bahawa tuntutan sembahyang tidak digugurkan ke atas orang Islam selagi ia berakal. Selagi dia berakal, maknanya dia boleh berfikir, dia sedarlah, dan dia sedar. Kalau dia hilang akal, maknanya dia koma contohnya, itu dah hilang akal lah. Ataupun dia hilang akal lah. Maka itu lain lah. Tapi selagi dia berakal, dia tahu membezakan baik dan buruk, dia sedar, dan kalau sedar maka dia wajib sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu, ketahuilah olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu yang belajar untuk mengamalkan ilmu, bahawasanya lidah itu, anggota lidah, yang kita dah tahu anggota lidah ni ada kebolehan untuk mengeluarkan kata-kata. Yang makna mengeluarkan kata-kata itulah yang sebenarnya fungsi sebenar lidah. Bukan lidah secara fizikal yang kita belajar dalam perubatan ke dalam sains, lidah untuk merasa, masam, manis sebagainya. Tapi lidah pada berkata-kata. Itu sebanyak anggota, dan sebesar-besar anggota daripada kejahatan. Maknanya anggota yang paling banyak boleh bawa kepada kejahatan. Paling banyak boleh bawa kepada kejahatan. Paling besar boleh bawa kepada kejahatan berbanding dengan anggota-anggota lain. Banding dengan mata, banding dengan telinga, banding dengan yang lain lah. Lidah yang paling teruk sekali. Sebab itulah Luqman Al-Hakim pernah, Luqman Hakim ni kan dia seorang hamba kan. Tuan dia pernah minta dia bawa, suruh dia sembelih kambing, kemudian bawa daging yang paling baik sekali. Maka Luqman Hakim pun dia sembelih dan dia bawa lidah. Kemudian tuan dia suruh sekali lagi bawa yang paling buruk. Anggota yang paling buruk. Dia pun sembelih kambing, dia bawa lidah juga. Jadi tuan dia tanya kenapa begini pula? Ni paling baik dan ni paling buruk. Sebab itulah dia kata lidah ni boleh bawa kebaikan yang banyak pada tuannya. Dan
lidah lah juga yang paling banyak bawa kejahatan kepada tuan dia. Maka lazimkan akan memeliharanya. Maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu dalam memeliharanya, memelihara lidah daripada kejahatan. Untuk kebaikan tak apa, lakukanlah apa saja untuk kebaikan apa saja, tak ada masalah. Tapi yang nak dijaganya ialah kejahatan. Sebab kejahatan yang boleh membinasakan manusia tu. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya lidah itu. Ini apa cara kita nak jaga lidah ni? Boleh pelihara lidah daripada kebinasaannya, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri daripada manusia maknanya beruzlah. Beruzlah. Dan bukanlah maksud beruzlah di sini, beruzlah secara total. Secara total ni maknanya tak campur orang langsung. Itu tak campur orang. Mengasingkan diri ni maknanya menjauhkan diri daripada manusia-manusia yang merosakkan. Dan menjauhkan diri daripada manusia yang cara hidupnya merosakkan. Itu dia. Maknanya kita menghadkan diri kita dalam pergaulan. Sebab kadang-kadang kita banyak juga guna hujah nak dakwah orang. Nak dakwah orang-orang yang lara ni kan kita campur dengan dia. Boleh. Bukan tak boleh. Ada keharusan tapi kena kuat lah. Takut jangan kita pula hanyut kan. Jadi maknanya dalam hidup kita ni memang kita kena ada menghadkan pergaulan kita dengan manusia. Bukan 24 jam kita bercampur dengan manusia. Tanpa kita sedar, kita lebih banyak melakukan kejahatan daripada kebaikan menggunakan lidah kita. Mengasingkan diri pada manusia ni maknanya uzlah ni dia memang ada peringkat-peringkat lah. Bagi orang yang betul-betul dia ni memang kalau bercampur dengan orang dia rosak. Campur orang dia rosak. Campur orang dia akhlak dia rosak. Campur orang dia agama dia rosak. Dan dia pun tak diperlukan oleh manusia. Dia tak ada ilmu, dia tak ada kepimpinan, dia lemah. Orang pun tak perlukan dia. Maka kalau dia nak selamat, dia asingkan. Itu dia boleh asingkan diri secara total. Itu pun total pun nak asingkan diri pada manusia. Kadang kita ni makhluk sosial kan. Kita perlu pada manusia. Dia nak makan, nak minum, nak beli barang. Pada itu kita campur lah. Tapi pada yang lain, dalam kehidupan yang lain, kita mengasingkan diri. Kita menghadkan hubungan kita dengan manusia. Tapi bagi orang yang memang dia berilmu, ada kepimpinan, ada orang kata ada talent, orang perlukan dia, maka orang begini haram beruzlah. Bahkan dia kena bercampur dengan manusia untuk memimpin manusia. Memimpin manusia ni mungkin dengan lidah dia, dengan akhlak dia, dengan cara hidup dia, maka dia perlu bercampur dengan manusia. Maka orang beginilah yang disebut sebagai al-mu'min allazi yukhalitun nas wa yasbiru ala azahum khairun minal mu'min allazi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Orang beriman yang bercampur dengan manusia dan bersabar di atas kejahatan manusia itu lebih baik daripada orang beriman yang tak bercampur manusia dan tak sabar terhadap kejahatan manusia. Jadi ada kedudukan tertentulah bagi orang yang ada talent, yang ada kepimpinan, yang ada ilmu, orang perlukan dia dan sebagainya. Dan mengekalkan diam, mana membanyakkan diam lah. Membanyakkan diam. Sebab bila bercakap dia, contohlah ada setengah orang, bila bercakap dia, mulutnya mesti cakap benda tak baik. Bila bercakap dia mesti mengumpat. Dia cakap mesti maki orang, nak caci orang, hina orang. Maka orang begini, mana kalau dia nak jaga diri dia daripada dosa mulutnya, memang kena latih diri dia untuk banyak diam. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Cakaplah yang baik-baik ataupun lebih baik dia diam. Man kana yu'minu billah, hadis sahih. Siapa yang beriman kepada Allah wa yaumil akhir dan hari kiamat, falyaqul khairan, cakaplah benda baik, aw liyasmut, ataupun lebih baik dia diam. Melainkan daripada mengasingkan diri dan mengekalkan diam itu, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Itulah kita ni dalam hidup bermasyarakat, memang kita ni yang makhluk sosial, perlu berkata-kata. Seperti apa? Seperti belajar. Bila belajar, kita berkata-kata, nak tanya,
nak tanya guru, nak berbincang, nak muzakarah dan sebagainya. Dan mengajar ni tak mesti kita jadi ustaz, tak mesti kita jadi muallim, jadi tok guru. Kita jadi pendakwah pun mengajar juga. Kita dalam kehidupan kita dengan kawan-kawan pun mengajar, cara mengajar benda yang baik. Memberi panduan. Kita posting dalam Facebook tu semua mengajar juga. Sekarang kan medsos kan jadi pengganti mulut kita kan. Semua kita tulis dengan keypad kita kan. Selain itu pun macam mulut kita juga. Dan juga memberi nasihat. Memberi nasihat ni penting sebab ad-dinun nasihat. Agama tu adalah nasihat. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu sifat orang beriman kan. Maka kita kena gunakan lidah lah. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku. Tengok ni sikap Muaz bin Jabal dan juga sikap para sahabat jugalah. Para sahabat ni dia suka Nabi nasihatkan dia. Jumpa Nabi, ya Rasulullah nasihatkan aku. Ausini. Ausini maknanya nasihatkan aku kan. Ini sikap sahabat. Kita pun sebenarnya boleh jumpa kawan-kawan Mi'raj, kawan-kawan schoolmate, classmate dan sebagainya. Minta dia nasihatkan kita. Tak ada masalah. Baik pun. Ini perbuatan yang baik. Itulah namanya pertemuan kerana Allah kan. Dan nak berpisah pun, para sahabat kalau nak berpisah, dia akan salah seorang akan baca surah Al-As sebagai tazkirah, sebagai tausiah kan. Itu maknanya berpisah pun kerana Allah. Ini akhlak bersaudara yang sangat baik. Jadi Muaz tanya Nabi, cakap dengan Nabi, wahai Rasulullah, nasihatkan aku. Berpesanlah olehmu akan aku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah SAW akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ini. Dia ditunjuk pada lidah dia. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini. Hendaklah engkau tahan akan dia. Lidah ni daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Itu antara nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni di antara pendakwah yang awal yang Nabi hantar ke Yaman. Kita dah bincang pada minggu lepas kan. Minggu lepas kan. Kalau tak silap kan. Muaz bin Jabal. Ini seorang sahabat besar di antara kibar sahabat. Itu elok kita kaji sejarah Muaz bin Jabal. Akhlak dia, ilmu dia. Baik. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang akan lidahnya dan berkata, ya Abu Bakar, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Abu Bakar ni kita tahu kan dia dapat gelaran As-Siddiq, sahabat yang lelaki yang mendapat gelaran As-Siddiq ni hanya Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada orang lain sebab dia amat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia amat membenarkan. Hatta dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun dialah orang yang bermula sangat membenarkan. Mana tak seperti setengah sahabat lain juga yang pada mulanya agak goyang jugalah. Ada setengahnya goyang dengan cerita Nabi Isra' rumah jauh kan daripada Mekah sampai ke Palestin, naik bulat langit, turun dalam satu malam je, dalam tempoh satu malam. Memang kalau ikut akal manusia memang susah nak percaya lah. Tapi keimananlah yang menjadikan Abu Bakar sangat membenarkan. Dan dia membenarkan tu dengan hati dan dengan lidah dia. Maka lidah itu sangat bermakna, sangat besar nilaiannya. Maka dia sendiri mengatakan bahawa maknanya kalau katakan nak jaga diri memang kena jaga lidah. Sebab kata dia, lidahlah yang boleh bawa kepada banyak kebinasaan. Ini yang kita tak sedar. Sebenarnya kita tak sedar perkara ni. Kita dah bincang perkara yang dilarang, mengumpat, mengadu domba, berbantah-bantah, janji dusta, menyalahi janji, cakap benda yang tak baik. Ini semua benda yang kita wajib tinggalkan. Bukan kita sekadar belajar. Kita belajar, lepas tu kita sekadar tahu. Cakap bohong contohnya, tinggalkan. Mengumpat, kena jauhi. Kemudian janji, menyalahi janji, kena jauhi.
kemudian berbantah-bantah, suka bergaduh, berbantah-bantah, orang kata berpolemik sampai bermusuh-musuhan, ataupun apa nama ni, cakap benda-benda yang sia-sia, namimah, mengadu-ngadu domba. Ni semua yang kita dah belajar dalam kitab ni, yang wajib kita tinggalkan. Maknanya orang kata goodbye lah, stop terus dah. Bila dah belajar ni, kita stop terus dah. Itu yang kita kena usahakan. Bukan kita kata tak apa dah, ni besok dah tua, besok baru nak tobat. Bukan. Kita dah belajar ni, wajib kita tinggalkan. Kan? Itulah nama tarbiyah. Tarbiyah maknanya kita tahu dan kita amal. Jadi proses tarbiyah ni adalah proses nak mengamalkan. Sebab bila nak mengamalkan ilmu, di situ ada mujahadah. Di situlah ada mujahadah lawan nafsu. Dari situlah ada mujahadah nak tinggalkan perangai-perangai buruk. Sebab dia dalam tarbiyah ni dia ada dua. Satu, pertama kita katakan sebagai takhalli, kita buang sifat-sifat buruk. Yang kedua ialah tajalli, kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat mulia. Jadi bunyinya senang dua, tapi susah untuk diamalkan. Sebab ada perkara yang kita dah jadi kebiasaan, dah jadi lumrah. Mengumpat contohnya lumrah, mengadu domba lumrah. Kita kata lah, mengadu domba ni dah jadi lumrah kan. Cakap benda-benda sia-sia dah jadi lumrah. Semua dah jadi lumrah, tabiat, dan ada kalanya menjadi adik. Kita adik dengan benda-benda jahat ni. Maka nak tinggal dengan tu bukan senang. Sebab dia melibatkan nafsu kita. Keinginan nafsu kita nak cakap tu yang kuat. Macam-macam nak cakap ni. Jadi di situlah ada mujahadah, maka di situlah ada tarbiyah. Tahu, kita dah tahu dah. Tapi bila nak amal tu, kita terpaksa bermujahadah untuk menekan nafsu tu. Sebab itulah untuk menekan nafsu ni perlu dilemahkan nafsu. Nak lemahkan nafsu ni dengan cara apa? Kena banyak berlapar, kena latih puasa Senin Khamis, kurangkan makan supaya perut tu jadi lemah, nafsu tu jadi lemah, maka dia tak kuat nak mendorong kita buat benda-benda yang jahat. Semua ni proses tarbiyah. Proses maknanya dia perlukan masa, mungkin bertahun-tahun. Mungkin antum sekarang ni umur 20-an ataupun 30-an, mungkin benda-benda ni bila kita nak lawan ni bukan senang. Mungkin dah tua, besok barulah jiwa kita tenang dalam meninggalkan perkara ni. Tapi dalam keadaan muda ni memang nafsu kita masih bergolak lagi, bergejolak lagi kan. Jadi yang kita perlu buat ialah berterusan dalam tarbiyah. Sebab itulah tarbiyah tak boleh berhenti. Kita ni masih student ke, dah grad ke, dah kahwin ke, dah beranak ke, dah apa pun, kita tak boleh berhenti dalam tarbiyah ni. Ini kita faham. Dan berkata ia inilah yang mendatangkan, berkata ia Abu Bakar, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Tempat kebinasaan. Berkata oleh syair Arab. Apa dia kata? Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Boleh kalau kena lembing boleh dirawat, boleh dijahit, boleh jahit. Doktor pun tahu kan nak jahit luka kan, boleh daripada luka pun boleh bersihkan luka, boleh hilang tahan darah daripada terus keluar, dan dia boleh baik dalam tempoh tertentu, lebih mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Maknanya sebab lidah ni bila dia menggarit hati manusia ni kan, ibarat macam tulis atas batu lah kan. Tulis atas batu ni maknanya kalau dapat tulis atas batu kan, kita guna batu kan. Guna batu untuk tulis atas batu. Maknanya kita macam okey kan. Okey nama kita atas batu kan. Dulu kan kita biasa camping atas batu tulis guna batu kan. Guna batu kita garit kat batu. Jadi nak hilang bekas tu bukan senang. Itulah kadang-kadang kesan luka lidah ni kerana disakiti, kerana dizalimi, kerana dikhianati, kerana di macam-macam kan. Kadang berpuluh-puluh tahun masih teringat lagi. Ini tanya pengalaman masing-masing lah. Pengalaman masing-masing. Baik. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Perkataan yang baik sebenarnya daripada lidah, daripada nasihat manusia, nasihat kawan-kawan, nasihat guru, nasihat muallim, nasihat tuan guru dan sebagainya. Dia antara kesan besarnya ialah dia dapat memberi petunjuk bagi segala anggota. Maknanya sebab hati ni dia cakap, lidah ni dia punya target dia, trigger dia daripada hati manusia. Walaupun mungkin lidah tu kutuk muka orang, kutuk
kutuk tangan orang, kutuk kaki orang, kutuk perangai orang, kutuk apa macam-macam yang dikutuk kan, lidah tu. Tapi yang kesan ialah pada hati. Jadi kalaulah lidah kita gunakan untuk kebaikan, untuk nasihat contohnya, untuk melegakan, meringankan bebanan, tekanan perasaan manusia dan sebagainya, maka hati orang itulah yang akan terkesan. Hati itulah yang akan jadi, yang akan tersentuh. Hati itulah yang akan mengambil manfaat daripada kata-kata orang yang baik-baik ni kan. Itu dia. Dan perkataan yang jahat pula, perkataan yang jahat menyebabkan akan jahat segala anggota. Kalaulah kita ajar orang buat jahat kan, kita ajar orang buat jahat dengan lidah kita, memang berkesan. Kalau kita rekrut orang buat jahat, memang berkesan. Kesannya seluruh hidup. Kalau kita rekrut dia jahat, maka seluruh hidup dia jahat. Sebab anggota ikut hati kan. Hati ni kan habis sebut dulu. Imam Ghazali kata apa? Hati ni adalah malikun muta'. Hati ni adalah raja yang ditaati. Wa ra'isun muttaba', dan juga pemimpin yang diikuti. Itu hebatnya hati ni. Jadi kalaulah kata-kata manusia ni yang datang daripada lidah memang trigger daripada hati sebenarnya. Maka menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Semua tumbuh pada lidah. Dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami ada gangguan. Habis sebenarnya dekat rumah adik dekat Shah Alam ni terkepung dan banjir, tak dapat nak balik Melaka ni. Shah Alam kan tengah banjir. Siapa tu? Tak, yang nangis luar siapa? Okey. Cucu-cucu ramai. Satu yang nangis sana, nangis sini. Okey. Apa tadi? Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Semua tumpu pada lidah. Dan berkata semuanya baginya, bagi lidah, menuntut oleh kami akan dikau wahai lidah dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk. Kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami akan lurus, dan jika engkau bengkok, nescaya kami akan bengkok. Itu dia. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar ni ialah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Jadi dua Malik bin Dinar ni. Satu Malik bin Dinar pas sahabat. Tapi dalam konteks kitab ni, Malik Dinar ni Malik Dinar tabi'in. Rahimahullahu ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan engkau. Malik bin Dinar ni seorang ahli sufi, tabi'in, ahli sufi, murid kepada Hasan Al-Basri. Jadi apa dia kata? Kalau kita rasa hati kita keras pada hari ini, hati keras ni makna hati yang susah nak terima nasihat, nak terima ilmu, hati yang susah nak zikrullah, itu tanda-tanda hati keras. Ataupun lemah pada badan, lemah badan untuk ibadat, lemah, macam lesu je kan. Kan biasa kita sebut lah, hari ni hari lemah, hari lesu kita kan. Dan tertegah daripada rezeki, rasa macam susah dengan rezeki ni, rasa sesak dan sebagainya. Maka ketahuilah bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan engkau. Kita kena cek apa perkataan kita pada hari itu. Mungkin daripada pagi tadi kita ada mengumpat orang ke, kita ada mengutuk orang ke, kita ada zalimi orang dengan lidah kita, ataupun kita cakap banyak benda-benda yang lara, yang mendatangkan dosa dan sebagainya. Maka itu punca daripada apa yang kita rasa tadi. Hati kita jadi keras, badan kita jadi lemah untuk beribadat, dan juga rezeki, kita rasa susah dapat rezeki pada hari itu. Jadi mungkin berpunca daripada kata-kata kita. Jadi sebenarnya itulah
untuk kita ni sebenarnya hati kita ni untuk hidup segar, ingat Allah dan sebagainya, sebenarnya dia ada kaitan juga dengan perilaku kita setiap hari. Sebab itulah pentingnya kita menjaga akhlak kita, menjaga anggota-anggota kita supaya dengan itu seluruh hidup kita sentiasa dalam keberkatan, dalam pimpinan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah untuk malam ni, wallahu a'lam.